Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Liverpool menentang Chelsea, yang mana keputusan berakhir seri 0-0. Kedua-dua tim ni duduk dekat mid table, jadi mereka sepatutnya perlu menang. Salah satu perlu menang untuk memastikan yang mereka boleh lonjak keluar daripada mid table. Tetapi apa yang paling dirisaukan adalah dengan prestasi dan juga orang kata apa, gameplay, corak permainan kedua-dua pasukan yang ditunjukkan pada perlawanan semalam. Boleh dikatakan kedua-dua pasukan seperti mempunyai masalah yang sama, iaitu di bahagian tengah dan sebagai seorang permainan menai ataupun striker tulen. Apabila kita boleh nampak kedua-dua pasukan mempunyai masalah di bahagian attacking untuk melepasi bahagian pertahanan pasukan lawan lah. Chelsea dan juga Liverpool mempunyai persamaan, yang mana boleh saya katakan backline mereka ataupun defense department mereka memang sangat-sangat kukuh dan sangat solid untuk ditembusi. Tapi bahagian attacking kedua-dua pasukan agak hampir lah, apabila kedua-dua pasukan boleh dikatakan tak ada seorang proper number 10 dan juga tak ada seorang proper number 9 untuk bertindak as a striker. Jadi itu yang menjadi permasalahan kepada kedua-dua pasukan untuk mencari gol. Tetapi daripada nak halang gol tak ada masalah, nak cari gol tu yang bermasalah. Kalau benda ni berterusan, memang kita khawatiri kedua-dua pasukan kemungkinan tak dapat nak masuk UCL dan paling minimum pun boleh masuk Europa League sahaja. Disebabkan apa? Kalau kita lihat kepada carta liga, kita ada tim seperti Brighton dan juga Newcastle yang masih lagi konsisten dalam EPL. So kalau mereka tak boleh nak fight dengan Brighton dan juga Newcastle sampai habis season, kemungkinan Chelsea dengan Liverpool nak masuk Europa pun susah, tak apatah lagi nak masuk UCL. Tapi benda tu bukan apa yang kita nak bincangkan lah. Kalau kita lihat daripada segi keadaan semasa sekarang, Liverpool dengan masalah kecederaan untuk pilih the best 11, dan dalam transfer window pun mereka tak beli orang kata apa, midfield untuk kukuhkan midfield department mereka, itu yang menjadi masalah untuk Liverpool. Manakala untuk Chelsea pula, mereka berbelanja begitu besar dalam transfer window, tetapi masalah dia adalah daripada segi execution the plan ataupun tactical daripada Graham Potter ataupun filosofi yang ingin diterapkan oleh Graham Potter masih lagi gagal untuk dilaksanakan. Mungkin apabila dia tak dapat player yang dia nak, ataupun orang kata apa, owner daripada Chelsea ni main beli sahaja player tanpa kira faktor Graham Potter nak, menyebabkan Graham Potter akan mengambil masa yang lama lagi untuk menerapkan dia punya filosofi dan membentuk gameplay dia yang cantik bersama dengan skuad Chelsea. Jadi itulah yang kita boleh bincang pada awal ni. Tetapi saya tak mau tekankan bab tu sangat, saya nak masuk kepada ulasan perlawanan. Okey, untuk ulasan perlawanan game ni, kalau kita lihat, saya akan mulakan dengan pasukan Chelsea. Chelsea sebenarnya adalah pasukan yang sangat fleksibel dalam mereka pembentukan mereka punya formasi, iaitu kalau kita lihat mereka bermain dalam formation 3-4-3. Tetapi yang menariknya dalam formation 3-4-3 Chelsea ni adalah mereka mengubah sedikit formation ketika dalam bentuk menyerang dan juga ketika mereka dalam membentuk pressing shape ataupun dalam bentuk ketika mereka diserang, ataupun senang cerita dalam bentuk bertahan lah. Mereka mempunyai corak permainan yang berbeza ketika menyerang, yang mana ketika menyerang mereka lebih kepada pembinaan formation 3-2-5, yang mana mereka overload di bahagian hadapan untuk mereka memecahkan low block yang dilakukan oleh pasukan Liverpool yang diketuai oleh Konate dan juga Joe Gomez. Tetapi yang menjadi permasalahan kepada bahagian attacking pasukan Chelsea ni adalah mereka satu kalah daripada segi transition, yang mana kita boleh tengok banyak long ball ataupun hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain daripada bawah ni gagal untuk mencari penyudah di bahagian hadapan. Itu satu. Yang kedua, apabila mereka ni kalah daripada segi physical sizing, yang mana kalau kita lihat kepada physicality yang ada pada pertahanan pasukan Liverpool seperti Konate, memang susah untuk Harvard lepas, untuk Ziyech lepas dan sebagainya. So walaupun mereka dah overload dengan 5 orang di hadapan, mereka still lagi mempunyai permasalahan yang sama daripada segi fizikal dan bagaimana mereka nak create another movement untuk penetrate bahagian pertahanan Liverpool yang bermain dengan agak low block dan juga compact, yang boleh cover up mereka punya overload walaupun bermain dengan 5 orang di bahagian serangan. Manakala di bahagian tengah, kalau kita lihat Chelsea bermain dalam sistem double pivot,
iaitu ketika attacking mereka menggunakan Lewis Hall dan juga Jorginho untuk membentuk double six di bahagian tengah ni. Benda tu memang efektif dan mereka push Gallagher untuk berada lebih hadapan, tetapi masalahnya adalah bantuan kepada bahagian hadapan. Seperti mana yang kita tahu, Ziyech dia akan cover bahagian hadapan di bahagian wide area, Cucurella pun cover bahagian wide area, Havertz dia akan jadi number 9, Mount dia akan cover sikit bahagian flank dan sebagainya. So bila mana Gallagher ni dia berada di hadapan, dia tak dapat cukup support ataupun backup daripada Hall ataupun daripada Jorginho in term of mereka punya movement ketika menyerang, yang menyebabkan mereka tak boleh nak bina build-up play di bahagian tengah dan juga tak boleh nak melakukan sesuatu yang kreatif untuk beat ataupun masuk ke dalam D-box pasukan Liverpool. Itu yang menjadi permasalahan apabila pasukan Chelsea cuba untuk menyerang dan cuba untuk masuk ke dalam kotak penalti pasukan Liverpool yang bermain dalam keadaan low block. Selain itu, Liverpool juga bermain dengan man to man marking. Kalau kita tengok Konate memang dia jaga ketat gila Havertz, yang menyebabkan Havertz tak ada ruang, tak ada space untuk beat ataupun masuk berada dalam keadaan yang kosong untuk beat pertahanan Liverpool lah. Dan kita pun tahu Havertz punya style play, dia bukannya sebagai seorang striker tulen, dia bukannya number 9, the pure number 9. So bila mana dia bukan the pure number 9, kita boleh nampak yang gerakan dia tak ada instinct as a striker, dia tak ada something yang boleh berbahaya dan memberi ancaman kepada pertahanan Liverpool. So benda tu memang agak menjadi masalah kepada attacking shape pasukan Chelsea lah. Dan dalam masa yang sama, ketika dalam bentuk bertahan, Chelsea sebenarnya fleksibel. Macam saya cakap tadi, mereka bermain dalam 3-4-3 ataupun obviously dalam padang mereka lebih kepada 3-4-2-1 ataupun 3-2-5 lah untuk mereka menyerang. Tetapi dalam bentuk defending shape, mereka sebenarnya fleksibel. Daripada pembentukan back 3 tadi, mereka berjaya untuk mengubah kepada back 4, yang mana daripada penggunaan wingback seperti Cucurella di bahagian kiri, dia akan drop balik untuk membentuk back 4. So dia akan jadi full back lah, dan Chalobah akan stay di bahagian kanan. So apabila jadi back 4 dalam bentuk pressing shape ataupun dalam bentuk ketika mereka ingin mengambil bola daripada pasukan Liverpool, waktu tu bola Liverpool pegang lah, mereka akan membentuk kepada formation 4-4-2. So Ziyech akan cover bahagian kiri balik jadi winger, lepas tu Jorginho dengan Lewis Hall bahagian tengah, Gallagher dia akan cover bahagian kiri juga untuk support Cucurella dan sebagainya. So benda tu memang efektif. Sebab itulah kita boleh nampak yang Liverpool juga mempunyai masalah daripada segi transisi dan juga bagaimana mereka nak beat mereka punya orang kata apa, Chelsea punya mid lane ataupun di bahagian tengah untuk mereka masuk melalui Thiago ataupun Bajcetic. Itu sebab kita boleh nampak yang Chelsea punya pressing ketika defend menyebabkan Liverpool tak boleh nak kontrol bahagian tengah dan lebih terpaksa untuk membuka bola dengan hantaran-hantaran jauh kepada bahagian wide area, sama ada cari Elliot ataupun cari Salah ataupun cari Gakpo. So benda tu menyukarkan Liverpool untuk play from the behind ataupun daripada bawah lah. Jadi secara overallnya, apa yang boleh saya katakan untuk Chelsea ni, gameplay mereka daripada segi flexibility tu ada. Mereka boleh 3-4-2-1, mereka boleh 3-2-5, 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3 dalam satu game. So benda tu dah fleksibel. Tetapi daripada segi execution ataupun transisi di bahagian attacking, mereka gagal untuk buat benda tu. Jadi benda tu agak mengecewakan. Tapi untuk defend department, saya memang puji gila Thiago Silva, memang super. Cucurella interception dia bagus dan sebagainya. Dan untuk Chelsea ada satu benda lagi yang saya boleh puji ataupun saya boleh katakan adalah tentang Mudryk, yang mana player baru dibeli daripada Shakhtar. Boleh saya katakan Mudryk ni adalah typical winger yang ada insting untuk attack. Bermaksud dia bukannya typical winger yang macam Anthony dekat MU. Dia bukannya typical touchline winger, tapi dia more to attacking, yang mana dia punya close control, dia punya dribbling, ball control, body balance, body language dia memang superb. Semalam dia punya kaki kiri siapa tengok Mudryk semalam, walaupun dia masuk 35 minit je, tapi permainan dia menghiburkan lah. So saya rasa memang patut lah. Sebab apa Arsenal nak dapat Mudryk kan, memang Mudryk is one of the best. So saya rasa lepas ni mungkin Mudryk akan jadi lagi better, dan dia akan dimainkan lagi untuk dia dapatkan match fitness dulu, mungkin Potter akan memainkan dia. So Mudryk akan jadi memang berbahaya lah. Tambah kalau Phillips pula boleh main lagi, mungkin duo yang lebih berbahaya di bahagian hadapan. Itu untuk Chelsea. Untuk Liverpool pula, kalau kita lihat mereka bermain dalam konsep 4-3-3. Kalau kita tahulah benda yang memang sangat bagus untuk Liverpool ni,
mereka bermain dengan lebih kepada direct and long ball sebenarnya in term of orang kata apa, kita punya eye wash lah daripada perlihatan, yang mana kalau kita lihat apabila Liverpool mendapat bola, mereka akan cuba bermain dengan high line ketika mereka menyerang, iaitu Konate dan juga Joe Gomez dan sebagainya akan naik sampai dekat bahagian tengah ataupun bahagian tengah punya line midfield untuk supply bola ke bahagian hadapan, mencari Salah, mencari Gakpo, mencari Elliot di bahagian kiri dan sebagainya. Tetapi yang menjadi permasalahan kepada pasukan Liverpool sekarang adalah mereka tak ada the proper number 10 untuk connect dengan Gakpo. Seperti mana yang kita tahu untuk game ni, Thiago dengan Bajcetic digandingkan di bahagian tengah. Dua midfield ni memang sangat bagus, mereka ball control bagus, mereka punya open game bagus, tetapi mereka letak Keita sekali. Boleh saya katakan midfield Liverpool sekarang dia tak ada proper number 10 untuk connect ataupun link up play dengan bahagian hadapan, yang menyebabkan bahagian hadapan terlalu isolated dan tak ada backup dan support yang banyak daripada bahagian tengah. Sebab apa? Sebab Thiago, Keita dan juga Bajcetic ni, mereka adalah typical midfield yang boleh dikatakan stay on the half side dan juga tak naik terlalu tinggi. Mereka not the typical macam tu, more to attacking minded. Mereka boleh involve dengan tactical ataupun boleh involve dengan attacking Liverpool punya style, tetapi apabila mereka nak connect ataupun nak link up dengan pemain striker di bahagian hadapan seperti Gakpo dan sebagainya, mereka agak lambat untuk memberi support, yang menyebabkan mereka tak boleh nak ada proper link up di bahagian tengah untuk support Gakpo, untuk support Elliot dan juga Salah. Dan kalau kita lihat kepada gameplay pasukan Liverpool untuk game ni, memang banyak lebih kepada individual teknik, yang mana banyak long ball kepada Salah isolated, tak ada orang backup, Salah nak buat game seorang-seorang, puk kena dengan Cucurella. Begitu juga dengan Elliot di bahagian kiri, dapat bola kat dia terlalu isolated, lambat backup daripada midfield dan juga striker, puk dia kena dengan Chalobah. So that is the gameplay yang orang dah boleh baca, yang mana gameplay Liverpool, dia buka kanan, yang Salah ada, puk orang makin Salah tak boleh buat apa, orang dah close space kan, orang buka kiri ada Elliot, tak boleh nak buat apa juga kan. So benda tu agak sukar. Semacam juga dengan Gakpo game ni, Gakpo rajin, dia work rate dia bagus kan, tetapi daripada segi gameplay dia is not a proper number 9 untuk bermain di bahagian center. Dia lebih selesa untuk cover up bahagian wide area. So kita boleh tengok dia main kat bahagian wide area, dia ada skill, dia boleh gelecek dan sebagainya. Tetapi bila dia main dekat center, dia terlalu statik. Bukan terlalu statik maksud dia tak bergerak, tetapi dia terlalu tak boleh nak ada move untuk dia menggunakan dia punya gelecekkan, dribble. Jadi dia tak banyak ruang, dia tak pandai nak cari space yang kosong untuk dia menerima bola, menyebabkan dia tak boleh nak buat apa sangat as number 9. Corak permainan dia lebih macam Harvard lah, typical dua orang ni bukannya attacking number 9, pure number 9. So kita boleh nampak yang dia agak sedikit kelang kabut. Jadi apa yang boleh saya katakan, Gakpo need time. Kemasukan Nunes malam bagus juga, tapi tak adalah bagus sangat, tapi dia boleh kucak-kacirkan sikit lah pertahanan Chelsea kan. Overall Thiago dengan Bajcetic saya suka, dua-dua player ni bagus kan. Tapi overall tactical, saya rasa Liverpool punya tactical memang dah boleh baca. Kedua-dua gameplay semalam lebih kurang sahaja, pressing bahagian tengah semua dan sebagainya. Tapi itulah, nak buat macam mana, memang deserve seri lah kan. Kalau dua-dua ni duduk mid table pun memang deserve lah. Bagi saya memang deserve duduk mid table, macam tengok Liga Malaysia pun dah semalam. Jadi itu je lah. Assalamualaikum.